Majlis Pertubuhan Wanita Malaysia National Council of Women's Organisation NCWO merupakan satu organisasi Indo yang telah ditubuhkan atas titik peluh dan keberanian ibu-ibu pengelola sekitar awal tahun 60-an yang menggerakkan satu jawatan kuasa interim yang terdiri daripada 8 pertubuhan penaja. NCWO telah dilancarkan secara rasmi pada 25 Ogos 1963. Buku Perlembagaan Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia yang mempunyai nilai bersama iaitu komitmen, keadilan, keamanan, bekerjasama, perpaduan, pemerkasaan, kehormatan, integriti, kebertanggungjawaban, ketelusan. Antara kandungan penting dalam perlembagaan adalah Hari Wanita disambut pada setiap 25 Ogos. Sejak sambutan Hari Wanita 60 tahun dahulu, NCWO telah berjaya menuntut hak yang sama dalam mendapat peluang dan manfaat daripada pembangunan bagi wanita, kanak-kanak dan keluarga. Antara kejayaan awal yang dibanggakan adalah mendapat hak gaji yang sama, status tetap dan berpencen. Kejayaan ini termaktub dalam pindaan Akta Pencen. NCWO juga berjaya menuntut penilaian berasingan dalam pindaan Akta Cukai Pendapatan. Langkah ini mengiktiraf wanita sebagai individu tersendiri. Dalam bidang pekerjaan, NCWO terus bersuara menuntut peluang kenaikan pangkat dan kepimpinan yang sama. Dalam peranan advokasi, NCWO menerajui perundingan, membuat kertas cadangan, melobi dan bersungguh-sungguh mendapatkan sokongan rakyat dan pemerintah dengan cara demokratik dan berhemah. Usaha-usaha NCWO ini membuahkan hasil pada tahun 2004. Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi mengumumkan dasar 30% wanita dalam peringkat membuat keputusan sektor awam. Ini disusuli pengumuman dasar yang sama oleh Datuk Seri Najib bagi sektor korporat pada 2011. Dari segi perundangan, antara perkara yang diperjuangkan NCWO adalah Akta Perempuan Bersuami dan Kanak-kanak yang menguatkuasakan nafkah, Akta Hak Jagaan yang memberi ibu hak yang sama dalam jagaan anak, Akta Harta Pusaka yang memberi wanita hak harta pusaka dan harta sepencarian, Akta Buruh tentang cuti bersalin, Akta Kanak-kanak Perlindungan lebih komprehensif, pindaan kanun keseksaan yang melibatkan jenayah rogol dan Akta Keganasan Rumah Tangga. Keselamatan sosial diketengahkan sejak pertengahan 80-an dan rang undang-undang diluluskan pada tahun 2022. Begitu juga dengan gangguan seksual yang diperjuangkan melalui Kod Gangguan Seksual sejak 1999 diluluskan sebagai akta pada 2022. Selain itu, dada, HIV, AIDS dan perdagangan wanita dan kanak-kanak diperjuangkan bersungguh-sungguh melalui penglibatan dalam pemadam, penubuhan Majlis AIDS Malaysia dan keahlian dalam Majlis Anti Perdagangan Orang. Tidak ketinggalan adalah penceburan dalam kempen pencegahan rasuah, perkembangan ICT melalui keahlian dalam Majlis Teknologi Maklumat Negara NITC, keselamatan cyber, meningkatkan keusahawanan di kalangan wanita. Dalam kecemasan, contohnya banjir, NCWO di barisan hadapan dalam fasa pemulihan. Semasa pandemik COVID-19, NCWO antara pertubuhan utama yang turun ke padang untuk membantu rakyat dan sistem kesihatan. Kejayaan NCWO paling ketara adalah usaha menubuh institusi khusus bagi wanita. Bermula dengan Sekretariat Hal Ehwal Wanita atau HAWA bagi Majlis Penasihat Kebangsaan mengenai integrasi wanita dalam pembangunan atau NASIWID. NCWO bersuara kuat sehingga tertubuh Jabatan Hal Ehwal Wanita dan kemuncaknya adalah penubuhan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pada tahun 2001 dengan Menteri Pertama Tan Sri Shahrizad Abdul Jalil. Dengan wujudnya jentera bagi wanita, advokasi NCWO menjadi lebih mantap. Memorandum NCWO mengenai dasar wanita kebangsaan diterima dan diubah suai sebagai Dasar Wanita Negara pertama pada 1989. NCWO juga mencadangkan bajet khas yang mengarus-perdanakan gender serta penyelidikan dan pengumpulan data berasingan berasaskan gender. Salah satu perlembagaan NCWO adalah merayakan Hari Wanita pada 25 hari bulan Ogos setiap tahun.
Pengisytiharan dan sambutan Hari Wanita pertama pada 25 hari bulan Ogos 1962 telah dirasmikan oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tuanku Tengku Budriah Tengku Ismail bersama Tuanku Kursia binti almarhum Tunku Besar Burhanuddin dan Perdana Menteri Malaysia pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong turut mencemar duli dalam pertandingan golf amal NCWO semenjak 1992. NCWO menarik minat penyertaan NGO wanita yang mewakili pelbagai bidang dan tidak berpihak kepada mana-mana parti politik, agama dan bangsa. NCWO sentiasa bekerjasama dengan kerajaan yang memerintah dan sentiasa beroleh sokongan dari kesemua Perdana Menteri. NCWO berkolaborasi dengan pelbagai kementerian, terutamanya dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. NCWO membuka peluang kerjasama dengan kementerian dan agensi-agensi lain bagi menerapkan perspektif wanita ke dalam setiap isu, agar semua polisi awam mengambil kira kepentingan wanita sejajar dengan semua matlamat dalam pembangunan mampan. NCWO giat di peringkat antarabangsa dan merupakan pengasas kepada penubuhan ASEAN Confederation of Women's Organizations atau AQWO. Melalui AQWO, NCWO memberi input kepada dasar tentang wanita di peringkat ASEAN. Penglibatan dalam konferens wanita sedunia sejak mula lagi telah memberi kesan tentang kesamaan isu dan cabaran yang dihadapi wanita seluruh Malaysia. Perancangan strategik NCWO merangkumi persamaan dan reformasi undang-undang, ekonomi, kesihatan dan kesejahteraan, pendidikan, perpaduan dan keamanan, persekitaran dan perubahan iklim. Advokasi berterusan oleh NCWO adalah untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap wanita, berjaya diusahakan oleh Tan Sri Shahrizad Abdul Jalil dengan pindaan perkara 8/2 dalam Perlembagaan Persekutuan dengan memasukkan perkataan jantina. NCWO tidak akan pernah berhenti untuk memberi buah fikiran demi kemajuan wanita dalam Malaysia.